Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi Syah. Waalaikumsalam doktor. Selamat datang. Alhamdulillah. Okey. Syah di rumah ke di Waalaikumsalam Puan Lia. Alhamdulillah. Okey, kita bertemu lagi malam ni Alhamdulillah. Selamat datang semua. Selamat datang Syah, selamat datang doktor. Selamat datang Puan Lia. Ni semua orang Bangi ni. Orang Sabah tak sampai lagi, orang KT pun dah sampai lagi. Fahmi Nazrin pun orang Bangi juga. Okey. Oh, saya lupalah. Saya tak cocok. Ada kiri sikit. Tak center Okey. Okey, Alhamdulillah. Bertemu lagi kembali kita pada malam ni. Masih Allah kurniakan kita kesempatan untuk kita bertemu malam ni. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi malam ni pada kelas pengajian kita yang ke-25. Alhamdulillah. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke kelas yang ke-25 dah untuk kelas pengajian Iqra' kita. Okey. Waalaikumsalam Tuan Hams. Dah sampai dah orang kata kenal orang KK kita. Sahabat kita dari KK, alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni pada pertemuan kita yang ke-25. Malam ni dah masuk kelas kita, kelas pengajian kita, kelas pengajian Iqra' kita kali yang ke-25 di malam 21 Ramadan. Cantik kan nombornya. Kita bertemu malam ni pada malam 21 Ramadan buat kali yang ke-25. Kita bertemu pada malam 21 Ramadan pada kelas pengajian kita yang ke-25. Alhamdulillah. So bilangan ganjil semua. Ramadan masuk malam 21, kelas pengajian kita masuk kelas yang ke-25 malam ni. Alhamdulillah. So bilangan ganjil. Waalaikumsalam Tuan Salim, waalaikumsalam Tuan Amran. Iqra' tak nampak penuh. Tak apa, nanti kita adjust balik. Okey, alhamdulillah. So, kita dah memasuki fasa terakhir Ramadan ni. Okey, kita dah masuk 10 terakhir, malam 10 terakhir Ramadan. So, ini masa terakhir untuk kita buat pecutan terakhir lah. So, sama-sama kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan tubuh badan. Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan tubuh badan. Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan untuk kita menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, insya-Allah. Kan? Sebab walaupun orang tu sihat, walaupun orang tu kuat, belum tentu orang itu mampu untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Kena hati-hati. Sebab semuanya datang daripada inayah. Hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala. Waktu berapa ramai orang yang badan dia sado. Kan? Sportman kan? Orang yang kuat. Fizikalnya mantap. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, badannya fit, solid. Okey, boleh angkat berat. Tapi belum tentu dia boleh angkat badan dia untuk menunaikan tahajud di malam hari kan. Sebab semuanya nanti kembali kepada inayah, hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan mendabik dada. Kalau kita, kononnya kita mampu untuk buat ibadat malam, kita mampu untuk buat tahajud, kerana kekuatan iman kita, kerana keinginan kita. Tak, belum tentu. Semuanya tidak akan berlaku tanpa hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Syira, selamat datang. Saya rasa 2-3 malam tak nampak Syira kan? Okey, alhamdulillah suara dah gambar jelas. Okey, alhamdulillah. Yang lain semua okey Suara jelas Tadi saya dah pakai tapi tak cocok. Tak cocok kat handphone, lupa. Baru sekejap saya cocok. So, harap audio jelas suara, alhamdulillah.
Okey. Boleh komen suara semua okey So di malam-malam akhir Ramadan ni kita buat percutian terakhir lah insya-Allah, mudah-mudahan dengan kesempatan kita PKP ni kita berada di rumah sepanjang masa kan. So kita boleh pull on all out lah untuk mencari Lailatul Qadar insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan Lailatul Qadar tahun ni insya-Allah. Kan? Mudah-mudahan kita boleh full swing lah untuk cari Lailatul Qadar tahun ni insya-Allah. Okey. So alhamdulillah hari ni kita bertemu lagi. Dan kita akan sambung pengajian kita pada Iqra, masih lagi di Iqra 4 muka surat 18. Okey, suara jelas Alhamdulillah, terima kasih Puan Lia. Terima kasih Fahmi Nazrin. Okey, alhamdulillah. Yang lain semua okey suara Kawan kita dari KK. Dari KK semua okey okey, alhamdulillah Tuan Hams okey. Kalau KK okey, yang dekat dengan saya Bangi, Kajang insya-Allah okey lah. Okey, Syah pun okey, alhamdulillah. So kita terus saja 18 hari ni kita sambung di muka surat 18 Iqra 4. Okey. Boleh komen okey ke gambar? Tadi Fahmi Nazrin kata gambar tak nampak full page Iqra tak nampak penuh dia kata. Yang lain-lain okey ke? Sekarang saya dah ni. Betul Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Betul. Alhamdulillah. Ya Tuan Amran. Semuanya dengan hidayah dan inayah daripada Allah Taala. So tidak boleh mendabik dada sebab tu kenapa masa kita muazzin melaungkan azan kan, hayya 'alas solah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Bila muazzin laungkan azan, hayya 'alal falah, kita pun jawab la haula wala quwata illa billah. Sebab kita tak boleh mendabik dada. Kita datang masjid, datang surau ni sebab kita orang baik. Kita datang masjid surau berjemaah ni masa sebelum PKP lah kan. Kerana kita ni memang orang baik, kita ni memang orang beriman, kita ni memang orang bertakwa, dan kita sekali-kali mendabik dada. Kan? Okey. Semuanya tidak boleh berlaku tanpa keizinan Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Kan? Sebab tu dalam azan, kita jawab la haula wa la. Kita berjaya dalam hidup kita pun semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu kita jawab, mari menuju kejayaan. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wa la quwata illa billah. Semua itu tu, kejayaan kita ni, semuanya dengan keizinan Allah Ta'ala. Kan? Semua kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Okay, jangan kita letakkan kejayaan kita sama ada kejayaan kita dalam beragama ataupun kejayaan kita dalam dunia disebabkan oleh kerana usaha kita semata-mata. Tak nampak penuh Tuan Amran? Saya adjust sikit. Dah jadi balik tak nampak penuh okey ke saya dah adjust sikit ni? Boleh sahabat-sahabat komen belah kiri tak nampak. Sudah jadi balik macam sebelum ni. Saya dah adjust sikit ke kiri. Tak penuh. Masalah yang jadi sebelum ni jadi balik Akhir ayat semua tak nampak. Syirah okey pula. Okey nampak je. Saya dah kecilkan sikit. Tengok telefon. Yang lain-lain boleh komen okey ke? Tuan Ham sudah okey ke? Tuan Ham, Tuan Salim, Tuan Amran, saya dah adjust sikit skrin ni. Saya dah kecilkan sikit. Zoom in saya dah zoom in kan. Nampak penuh Lagi sikit, saya ke kiri sikit kenapa jadi macam tu lagi Jadi macam yang sebelum ni balik lah. Waalaikumsalam Puan Umi, alhamdulillah. Selamat datang Puan Nurhana, Puan Nurhana Puan Nurhana Hanan, selamat datang. Okey, Syah, jelas Syah Puan Umi, Puan Nurhana baru join kita ni, boleh komen tak? Jelas tak skrin tu? Sebab ada yang komen tak nampak penuh. Okey, jelas okey. Ke kecil sangat? Ngam-ngam ke kiri sikit lagi? Ke kiri lagi sikit? Okey, macam tu.
Oh. Baru-baru ni dah jadi dah Okey dah cantik. Cantik. Okey alhamdulillah. Belah kiri sikit. Oh nak kiri lagi dah banyak kiri dah ni. Okey dah cun. Alhamdulillah. Okey alhamdulillah. So kita proceed Okey. Okey dah alhamdulillah. Oh. Kena tukar yang baru kat tempat ni nanti kita tunggu duit apa? Duit prihatin Prihatin buat beli beras je tak? Okey. Alhamdulillah. Okey jelas Okey terima kasih. Fokus ke depan. Saya nampak dua muka terus. Pula. Tapi okey dah janji yang muka surat 18 nampak penuh kan? Okey. Cun okey boleh. Saya proceed Saya terus. Okey, alhamdulillah hari ni kita sambung bacaan kita di muka surat 18. Okey. Kita akan membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang bakinya, yang belanya. Sebelum ni kita dah bunyikan beberapa huruf hijaiyah. Semalam kita dah bunyikan huruf-huruf qalqalah, ba, jim, dal, ta dengan qaf. Ada bunyi lantunan ataupun dipanggil bunyi qalqalahnya bila berbaris mati. Sebelum tu kita dah bunyikan huruf mim mati, nun mati, ya mati, waw mati. Okey, so alhamdulillah hari ni kita akan menyambung, kita akan baca, membunyikan sama-sama kita akan baca baki huruf-huruf hijaiyah, bagaimana keadaannya ataupun bagaimana bunyinya ataupun bagaimana bacaannya ketika huruf-huruf hijaiyah itu berbaris mati. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita mulakan dengan huruf yang pertama, huruf ta. Sebelum tu, pastikan ta sama juga macam yang kita bunyikan huruf-huruf sebelum ni. Apa sahaja huruf, makhrajnya tetap sama, kekal tidak berubah dalam apa jua keadaan sekalipun. Ketika ia berbaris hidup ataupun berbaris mati. Sebab tu sebelum ni kan, semalam huruf qalqalah pun saya akan ulang balik bagaimana bunyi, bagaimana makhraj huruf-huruf bila berbaris hidup. Sebab semua huruf makhrajnya kekal di tempat yang sama ketika berbaris hidup ataupun berbaris mati. Yang mungkin berubah ataupun bertambah ialah sifat huruf. Contoh semalam kita bunyikan 5 huruf, ba, ju, dah, kotor. Ba, jim, dal, qa dengan ta kan? Okey. Bila baris mati saja baru huruf-huruf tersebut bersifat qalqalah, bersifat melantun. Aqa, ab, aj, ad, ata, ab. Semalam kan? Bila berbaris hidup, dia tak ada sifat qalqalah, tak ada sifat lantunan. Okey. Tapi sifat dia berubah, sifat dia ada tambahan. Bila baris mati, barulah ada sifat qalqalah pada 5 huruf yang kita baca sama-sama semalam. Ba, jim, dal, ta dengan qaf. Bila baris hidup tak ada sifat qalqalah. Okey? Walaupun sifatnya ada pertambahan ketika hidup dan juga ketika baris mati, tapi yang tak berubah dan tak bertambah ialah makhraj huruf. Makhraj huruf kekal di tempat makhraj yang sama. Okey? Okey, so kita akan tengok huruf ta. Okey, masih ingat lagi masih kita di Iqra 1, kita ulang kaji sikit secepat mungkin, sepantas yang boleh. Huruf ta makhrajnya ialah hujung lidah menyentuh belakang gigi kapak kita yang atas. Hujung lidah menyentuh. Okey, kita punya hujung lidah tengah, ingat ni pangkal. Ni kat nak tekak. Hujung lidah kita sentuh belakang gigi. Bayangkan kuku saya ni gigi, sentuh belakang gigi. So dia akan kena gigi kita yang atas belakangnya. Akan kena belakang gigi dan kena sikit bahagian gusi tempat keluarnya gigi. Okey, situ makhraj bagi huruf ta. Okey, tekan sikit. Belakang gigi kena belakang gigi, dia akan kena belakang gigi dan juga kena gusi tempat keluarnya gigi tu. Situ tekan, lepas keluarnya ta, ti, tu. Okey? Okey. Dia kena ada sikit tekanan pada makhraj. Huruf ta tu sifat dia macam tu. Dia ada sedikit tekanan, tekan sikit pada makhraj. Tekan, lepas keluar bunyi. Ta, ti, tu. Okey, kemudian sifat huruf ta ni juga dia ada keluar angin sikit. Ta. Boleh dengar tak angin tu? Ta, ti, tu. Boleh rasa? Ta. Kita boleh rasa sikit hembusan nafas pada tapak tangan. Boleh test. Ta, ti, tu. Tapi jangan sekali lagi kita baca macam ni. Ramai orang yang silap bila belajar sifat huruf ta. Sebab ta ni dia ada sifat yang diistilahkan sebagai bersifat hamsun. Ada lepas nafas. Ada hembusan nafas yang keluar bersama dengan sebutan huruf ta. So ada setengah di kalangan sahabat kita yang belajar sifat huruf. So untuk membunyikan ataupun mengeluarkan sifat huruf ta tu, dia baca macam ni. Ta, ti, tu. Itu dah salah. Sebab hembusan angin yang keluar
bila kita menyebut huruf ta tu sangat-sangat sikit. Keluar, tapi sangat sikit. Sebab apa jadi sikit? Sebab ada tekanan pada huruf ta. Tekan dulu, baru keluar angin sikit. Ta, ti, tu. Jangan ta, ta. Okey. Ta, ta, ja. Ca, ca, ja. Tak boleh. Ta, ta, ta. Okey. Dia kena ketat sikit, keluar angin sikit. Tekan, lepas dan berserta keluar hembusan nafas yang sangat-sangat sedikit. Ta, ti, tu. Okey? Okey. So, apa kaitannya dengan bunyi, sifat dan juga makhraj huruf ta ketika berbaris mati? Sama juga. Bila baris mati, lidah kita akan sentuh situ. Okey? So, kita rujuk balik pada muka surat 18 kita. Okey. Okey. A. Huruf ta, A, ta. Okey. So, bila baris mati, kita akan bunyi dia dengan at. Sentuh belakang gigi, tekan sikit. At. Keluar angin. Boleh keluar? Boleh dengar tak angin saya tu? Okey. Angin daripada mulut lah. Okey. At. At. Boleh komen tak? Dengar? Jelas tak bunyi angin? At. Dia ada keluar angin, hembusan nafas sikit. Selepas kita tekan pada makhraj. At. Saya buat gerak perlahan. Step pertama. A. Bila pergi kepada ta, lidah kita tekan belakang gigi. At. Step pertama. Step kedua, lepaskan tekanan pada gigi berserta dengan keluar sedikit sangat hembusan nafas. At. At. Macam tu. Jangan sentuh belakang gigi berserta dengan keluar angin. At. 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 Tu salah. Kena follow step. Step dia ialah, bila sebut huruf ta mati, ujung lidah sentuh belakang gigi. Okey, at. Lepaskan tekanan lidah, lepaskan lidah daripada gigi, belakang gigi tu, berserta dengan sedikit sangat hembusan nafas yang keluar. At. At. Okey, boleh? Boleh Okey, saya nak bagi tahu ada berapa dua biasa kesalahan yang berlaku ketika membunyikan huruf ta mati. Yang pertama, dia bunyi macam, contoh, dia akan bunyi macam huruf T. Macam kita baca tadi, huruf A bagi atas, A, A-T. At. At. Itu pun salah. Sebab apa salah? Sifat hurufnya salah. Makhraj betul. Ujung lidah sentuh belakang gigi atas. At. Terus stop. At. Itu salah dari segi sifat huruf. Sebab apa salah? Tiada hembusan nafas yang keluar sikit. Okey. Yang kedua kesalahan yang berlaku. Okey, saya ingat. Sorry, ada 3 kesalahan. Ta ni ada 3 kesalahan yang berlaku. Ketika kita membaca dan membunyikan huruf ta sakinah. Ta mati. Pertama, kita tak bunyi langsung hembusan nafas. Kita baca dengan bunyi T. A-T. At. At. Okey, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, bunyi angin tu banyak sangat. Angin tu banyak sangat dan bunyi angin tu serentak dengan bunyi angin tu keluar serentak apabila ujung lidah kita sentuh belakang gigi sekali dengan keluar angin. Ats. 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 Okey, itu pun kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama, at. 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 Okey, itu kesalahan yang pertama. Terus stop. Terus full stop. Kesalahan yang kedua, bunyi angin yang terlalu banyak, terlalu kuat berserta dengan serentak. Masa lidah sentuh gigi, terus keluar angin, serentak. Dia tak boleh serentak. Ats, ats, ats. Okey, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga banyak berlaku, semalam saya dah sebut iaitu mengkolkolahkan. Melantunkan huruf ta yang bukan sama sekali huruf kolkolah. Bunyi at. Biasa berlaku ni. Malakat, ghalabat. Hati-hati, kadang tak perasan pun. Mimma malakat aima. Syong baca kan? Mimma malakat aimanuhum. Malakat aimakat. Dah jadi qalqalah. Hati-hati. Okey, so 3 kesalahan At salah, at salah, at pun salah. Malakat, ghalabat. 3 kesalahan yang kita perlu hindari. Hati-hati. Saya mentionkan 3 bentuk kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan orang kita. So, kaedah bunyi yang tepat macam mana? Bila sebut ta mati, hujung lidah sentuh dan tekan sikit belakang gigi. Lepaskan lidah, lepaskan tekanan pada belakang gigi, barulah keluar sedikit sangat hembusan nafas. At. Boleh Jelas Okey, hati-hati So, hati-hati. Jaga 3 kesalahan yang biasa berlaku dalam membunyikan huruf ta sakinah, ta mati. Dan hati-hati fokus kepada kaedah sebutan ta yang betul. At. Okey, boleh Okey, kita terus baca. Sambung bacaan kita muka surat 20 pula. 18. So,
apa yang kita nak kena buat sebenarnya, bila kita dah tahu cara yang betul dan juga kaedah ataupun cara bacaan yang salah, kita kena praktis lah. Praktis make perfect kan. Betulkan yang biasanya kita baca salah. Kemudian kita akan biasakan pula bacaan yang betul yang kita belajar malam ni. Biasakan, betulkan yang biasanya kita baca salah selama ni. Kemudian fasa yang kedua ialah kita biasakan pula bacaan betul yang baru yang kita baru sama kongsikan malam ni. Sehingga benda tu jadi automatik. Automatik. Bila jumpa jetah, automatik je kita lidah kita naik belakang gigi, automatik keluar hembusan nafas. Dia jadi automatik bila kita dah biasa. Caranya ialah kita praktis. Praktiskan huruf macam ni. Bukan praktis dalam perkataan. At. Sambil bawa motor, sambil bawa kereta, sambil goreng mi, sambil sediakan sarapan. Alhamdulillah bermanfaat. Terima kasih. Tuan Abdul Aziz. Okay, terima kasih banyak. Okay. So, kena praktis lah. Okay, praktis. Sambil-sambil naik motor, sambil-sambil drive. Sambil-sambil gosok baju. Sambil-sambil kalau kita punya para ibu, kaum ibu, sambil-sambil gosok tudung nak pergi office ke kan. Sambil gosok tu, praktis macam tu. Okay, betul. Saya cakap serius ni. Sebab saya dulu pun buat benda yang sama juga. Sampailah kita jadi, orang kata apa, automatik lidah kita bila jumpa ta je dia terus auto. Dia jadi macam reflex. Sampai macam tu. Okey. Kita sambung bacaan At. Okey, boleh Ghalabat. Saya ingat saya harap jelas bunyi kata tu. Maksudnya dia punya step dia bat. Sentuh belakang gigi, tekan, lepas baru keluar angin sikit sangat keluar angin. Okey, hati-hati Ghalabat. Boleh Okey, kita sambung. Wa ma malakat aymanuhum. Okey, boleh Okey, ni pelajaran kita yang lepas, hati-hati. Okey, hum, bukan home, hum. Ni bukan tapi lunakkan dia. Okey, ni pelajaran kita yang lalu, hati-hati. So jangan pula kita belajar benda baru hari ni, topik baru, yang topik kita yang lepas kita abaikan. Tetap kita kena jaga kualiti bacaan kita. Kemahiran yang kita dah kuasai dalam page-page yang lepas, kita kena jaga. Hati-hati, maintain. Jangan tinggal masuk topik baru, bunyi kata, yang huruf ya lunak kita dah abai, mim kita pun dah abai. Hati-hati. Boleh Okey, saya ulang sekali lagi. Wa ma malakat aymanuhum. Okey, boleh Okey, kita pergi pada huruf yang kedua, huruf tha. Okey, huruf tha Okey, saya tunjuk sikit, kita ulang kaji sikit. Okey, huruf tha, hujung lidah keluar sikit daripada mulut, ini gigi kita. Dia akan keluar sentuh atas ni macam ni. Okey, ini gigi kita yang atas, gigi kapak kita yang atas ni. Okey, gigi kapak ataupun gigi kacip yang atas. Lidah kita, hujung lidah kita keluar sikit aja, jangan banyak sangat, jangan sampai banyak tu, dia keluar sikit sangat. Sikit je. Sebab saya pernah tengok ada orang baca mas. Nampak tu banyak tu dah consider banyak dah. Kalau ikut guru saya kata hujung lidah, hujung atas sikit, hujung sikit je. Sikit sangat. Okey, kat situ makhraj bagi huruf tha. Okey. So bila berbaris hidup, parking dulu. Tha, fi, thu. Boleh Tha, fi, thu. Okey, ada hembusan nafas yang keluar. Itu memang sifat bagi huruf tha. Tha, fi, thu. Okey. So bila tha berbaris mati, dia pun akan pergi ke tempat yang sama. Makhraj tak akan berubah. Huruf baris hidup, bila dia berbaris mati, makhraj yang sama. Kalau ada perubahan cuma pada sifat huruf. Itu pun bukan semua. Okey, macam tha, baris hidup sifat sama, bila baris mati pun sifat dia sama. So tha, fi, thu. Yang kita akan baca sekali lagi, hamzah bagi bawah. I, lepas tu tha. I, tha. Bila matikan dia, i. Nampak lidah saya naik Hati-hati, ramai yang membaca dengan is. Is adalah bacaan yang salah sama sekali. Sebab kita dah tukarkan huruf tha kepada huruf sin, huruf sa. Okey. So, i. Nampak lidah saya naik lidah naik ke atas. I, tha. Boleh letak tapak tangan kat depan. Akan rasa hembusan nafas. Hembusan nafas tha, dia lebih banyak angin yang keluar. Hembusan nafas lah. Lebih banyak hembusan nafas yang keluar berbanding huruf ta. Ta sikit aja. Sebab apa? Sebab apa ta keluar sikit? Sebab ta ni huruf dia ketat sikit. Sebab kita kena tekan dulu belakang makhraj. Lepas baru keluar angin sikit. Sebab tu angin keluar sikit.
Sa tak perlu tekan. Sa memang huruf lembut. Sebut dan lepaskan aja. Lepaskan aja. Sebab tu hembusan nafas yang keluar sa banyak. Kita boleh test at rasa angin tapi sikit sangat. Banding dengan if. Okey. Maknanya kalau kita letak kertas tu, kalau sa tu terbanglah kertas tu, bergerak. Kalau tak gerak. Tapi kita boleh rasa hembusan tapak tangan tu, boleh rasa hembusan angin yang sangat sedikit. Boleh itu dari segi sifat hurufnya. Okey, kita sambung bacaan kita di muka surat 18. Okey. Sa ni pun kita hati-hati Sa ni biasa kesalahan yang berlaku dua lah. Kalau tak silap saya dua. Yang pertama, menukarkan huruf sa dengan huruf sin, huruf sa. Okey, dibaca dengan is, as. Okey, so salah. Tu dah tukar huruf. Kesalahan yang kedua, biasanya kadang-kadang berlaku, tapi ini jarang lah, tapi ada juga berlaku. Mengkol-kolahkan sa. If, mith, salah. Jarang, tapi ada berlaku. Ada juga berlaku di kalangan orang kita, mengkol-kolahkan huruf sa. If, okey, mith, math, salah. Mith, salah. Dia kena mith, math. Boleh Okey, kita sambung. Sa, matikan. If, ingat, lidah kita naik ke atas sikit. Macam saya demokan tadi If, mith, kola. Jangan miss, salah. Ataupun mith, pun salah. Kol-kolah. Mith, salah. Mith, kola. Boleh kalau nak ikut, boleh cuba sama-sama kat rumah kita follow. Mithqala. Okey, kita sambung. Ni banyak huruf sa. Ni dua sa hidup, ni sa mati. Makhraj sama. Okey. Masna wa thulatha. Saya ulang Masna wa thulatha. Okey, boleh Okey, kita pergi pada huruf berikutnya. Huruf ha. Okey, huruf ha pedas Huruf ha kat mana makhraj dia? Leher kita, ingat kita ikut satu, ada 3 tingkat, 3 floor. Ground floor, huruf hamzah dengan huruf ha. Ha. Ground floor. First floor, tengah leher. Huruf ain dengan huruf ha. Okey, second floor, atas sekali, pangkal. Huruf ghain, ra dengan huruf kha. Ra, kha. Okey? So, huruf ha kat mana? Huruf ha kat tengah. Ha. Dan jaga, huruf ha tu dia bunyi pedas, bunyi dia kembang dan lebar, berangin. Bunyi dia berangin. Bunyi keluar hembusan nafas. Letak tapak tangan, boleh test. Ha. Jaga Ha, bukannya ha. Ha, huruf ha bulat tu. Ini ha. Ha. Boleh Okey. So, bila dia mati, berbaris mati, waqaf, makhraj yang sama kat sini. Hembusan nafas yang sama. Bunyi hembusan nafas yang sama ketika ianya berbaris hidup. Okey. So, kita cuba sambung bacaan. Okey. U dengan ha. U dengan ha, matikan dia baris mati. Jadi, ha, boleh U dengan ha. Okey, kita sambung. Yuhsinuna. Okey, kalau nak follow boleh sama-sama kita follow kat rumah di rumah masing-masing boleh cuba ikut. Jangan baca dalam hati. Tak ada istilah baca dalam hati. Al-Quran mesti dilafazkan dengan mulut dan bibir. Sebab tu dia ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Okey, baca dalam hati tu tak dipanggil baca. Okey, kena untuk praktis. Sama juga saya ingat macam kita belajar matematik kan, zaman kita sekolah dulu kan. Bila cikgu terang kat depan, cikgu tanya, "Faham tak?" Kita pun kata, "Oh, faham, Pak. Oh, baru faham." Lepas tu bila buat soalan, belum tentu kita boleh buat kan. Itu matematik. So, Quran pun sama. Faham satu benda, kita praktis. Barulah kita, sebab kita kena, dia praktikal. Perlu dibaca dengan makhraj yang tepat dan betul berserta sifat huruf yang betul. Okey, kita sambung. Yuhsinuna. Okey. Huwa yuhyi wa yumitu. Okey, boleh follow kat rumah Sekali lagi. Huwa yuhyi wa yumitu. Okey, boleh Okey, kita pergi pada huruf yang berikutnya. Kha. Okey, kha kita kenal pasti dulu makhraj dia kat sama. Tadi saya dah sebut, kha tingkat atas. Ground floor, first floor, second floor. Okey, kalau leher ni 3 tingkat. Ground floor, first, second. Duduk kat sini. Pangkal leher. Sama makhraj dengan huruf ra, huruf ain. Huruf ain pula. Ghain. Okey, kha, ra satu makhraj. Okey. So, kha, khi, khu. Okey, ingat tengok mulut saya. Ada orang yang membaca dengan kha, khi,
Hu. Tak perlu moncong. Sebab dia huruf sini, bukan huruf bibir. So kita fokuskan keluar bunyi dia daripada dalam. Kita punya leher, pangkal leher kita yang buat kerja untuk keluarkan bunyi kha. Makhraj dia kat sini. Kan? Kilang dia kat sini. Kilang production dia kat sini. So yang sini bekerja untuk keluarkan bunyi kha. Bukan bibir kita. Bukan lidah. Kha. Tengok mulut saya. Kha, khi, hu. Kha, khi, hu. Okey, boleh Okey. Ustaz, macam mana pula dengan perempuan haid yang ingin baca Quran dan baca dalam hati kerana tidak boleh melafazkan? Wallahu a'lam. Okey. Ustaz, macam mana pula perempuan yang haid datang bulan yang ingin baca Quran dan baca dalam hati kerana tak boleh melafazkan? Okey. Pertama sekali saya jawab wallahu a'lam. Sebab ni bukan bidang saya kan. Kan kita tak boleh claim diri kita tahu semua benda kan. Cuma setahu saya. Okey. Tapi saya minta rujuk pada ustaz yang lebih pakar lah. Saya punya bidang Quran aja. Yang sebelum tu saya tahu surface saja. Okey. So yang setahu saya, nombor satu, perempuan yang datang bulan tak boleh ngaji lah. Okey. So kalau dia nak mengaji juga, setahu saya, kalau dia nak mengaji juga, sebenarnya dia tak boleh ngaji lah. So dia boleh ganti dengan zikir dan doa. Boleh. So ayat Al-Quran banyak yang berbentuk doa kan. So dia boleh petik. Contoh macam yang kita baca semalam. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tapi tu doa naik kenderaan lah. Ataupun Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, doa Nabi Sulaiman tu kan dalam surah Semut An-Naml. Kita boleh ambil doa-doa tu, boleh kita baca, boleh sebagai niat kita sebagai doa. Petikan Al-Quran. So kita boleh pilih potongan-potongan Al-Quran yang bermaksud bermaksud doa tu kan. So kita boleh, dan juga kita boleh berzikir lah sebagai menggantikan lafaz Al-Quran yang kita tak boleh baca masa kita datang bulan. Saya rasa itu lebih afdal lah. Bagi saya itu yang sebaiknya. So bagi perempuan yang datang bulan, walaupun dalam hati tinggalkan. Tapi saya minta rujuk pada ustaz yang lebih pakar. Setahu saya macam tu. So untuk macam istighfar, kita boleh istighfar, salawat, doa, zikir boleh. Cuma bukan kita membaca Al-Quran lah. Baca Al-Quran memang tak boleh sama sekali. Okey? Boleh okey, kita sambung bacaan. Mana tadi kha kan? Kha. So bila kha berbaris mati, kita bunyikan dia lah. Apa tadi? Kha. Okey? Kha. Okey, kita balik ke muka surat kita 18. Okey, kita ambil masa panjang sikit lah yang ni Okey. Dengan kha. Jadi kita bila mati kha, matikan dia. Okey. Ada beberapa kesalahan yang berlaku bila ketika membunyikan huruf kha mati. Kesalahan yang pertama, ada yang membunyikan dia bunyi keras. Itu kesalahan yang pertama. Kha dia tak boleh bunyi keras. Kalau bahasa yang mudahnya, bahasa kita lah, kita panggil bahasa layman Okey. Dia berekor sikit bunyi dia. Yakhtafu. Akhladahu. Nampak tak? Bunyi tak? Bunyi ekor dia tu. Dia berekor sikit. Dia bukan terus stop. Akhla. Itu pun berekor juga. Sorry. Saya buat Akhla. Saya nak buat pun tak jadi. Okey? Dah biasa buat yang jadi kan? Bila kita dah biasakan yang betul, nak buat yang salah susah pula. Okey? So ada yang membunyikan huruf kha tu terus stop. Akhla. Okay, dia berekor sikit. Sebab sifat huruf dia. Okay, dia bersifat kha ni ada sifat apa kalau dari segi istilah tajwid dipanggil sifat kha rakhawah dengan hams. Ada hembusan nafas sikit, dia lepas suara. Sebab tu dia berekor. Akhla, yakhla. Okey, so kesalahan yang pertama, membaca huruf kha dengan keras. Okey, akhla, okey, tak ada berekor lah, tak ada berekor. Itu kesalahan yang pertama Faham maksud saya Boleh faham itu kesalahan yang pertama, membunyikan huruf kha dengan keras. Dengan keras. Akhladahu. Okey, bunyi keras. Yang kedua kesalahannya, ada yang membunyikan huruf kha dengan bunyi qalqalah. Yakhtafu. Akhladahu. Bunyi kha je lantun terus. Saya kata offside. Okey. Penjaga kisah akan angkat tangan. Offside. Tu dah lebih dah. Huruf tu tak ada lantun, kita lantunkan dia pula. Dah offside dah. Okey, tak boleh dah. Salah. Dia macam tu. Okey, tu kesalahan yang kedua Kesalahan yang ketiga, ada membaca dia dengan bunyi kha. Kha bagi atas bunyi dia kha bukan bunyi kha. Sebab apa saya kata bunyi kha? Dia baca macam ni. Kita perhati kalau kita baca maksudnya kha bagi atas bunyi dia kha.
Kha, yah. Kha, ah. Nampak? Nampak tak dia punya persamaan dia tu? So ada yang membunyikan dengan bunyi ah, yah. Dia bukan bunyi ah ataupun bunyi yah, tapi yah. Dia bulat sikit. Bulat sikit. Saya kata bulatkan sikit. Yah, bukan yah. Ah, bukannya ah. Okey, boleh 3 kesalahan yang kita nak hindari ketika membunyikan huruf kha mati. Okey, satu keras, ah, yah. Yang kedua, qalqalah, yah, ah. Yang ketiga, apa tadi? Bunyi lebar, bunyi apa? Tak bunyi bulat. Ah, yah. Macam bunyi kha, yah, ah. Okey, bulatkan sikit. Ah. Tak perlu moncong, tak perlu sampai ah, yah. Tak perlu. Fokus kat dalam ni je. Yah, ah, bukan ah, yah. Okey, bezakan bunyi dia. Okey, kita sambung ke muka surat 18. Saya mohon maaf lah lambat sikit masa ambil malam ni Okey. Sebab nak perlu terang panjang lebar sikit. Okey, kita sambung. Akhladahu. Boleh Akhladahu. Yakhtafu absarahum. Okey, jaga bukannya yakhtafu. Kesalahan yang pertama, kesalahan yang kedua yakhtafu. Kesalahan yang kedua, kesalahan yang ketiga yakhtafu. Tu kesalahan yang ketiga, hati-hati. Yang betul yakhtafu. Okey, bezakan bunyi dia Boleh dapat ke beza bunyi? Boleh komen tak? Boleh jelas tak beza bunyi yang salah, 3 jenis kesalahan dengan bunyi yang betul? Boleh komen? Saya tak nak syok sendiri je. Boleh jelas tak? 3 bentuk ataupun 3 cara ataupun 3 bunyi kesalahan bacaan membunyikan huruf kha mati dengan bacaan yang betul. Boleh bezakan bunyi. Ada beza tak bunyi dia? Boleh komen? Oh, tak ada komen, tak keluar ni. Ke semua dah hilang lah? Ada? Jelas Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Kalau jelas, okey, saya boleh proceed. Sebab saya nak biar kita jelas bunyi bacaan yang salah. Sebab apa kita nak tahu bacaan yang salah? Sebab kita nak hindarkan bacaan salah tu. Macam yang saya sebut sebelum ni. Kita tak nak kita baca kebetulan betul. Kita nak biar kita baca tu memang kita tahu itu bacaan yang betul. Tak nak, kebetulan je baca betul. Macam mana cara yang baca betul? Kita tak pasti. Tapi kita baca betul. Sebab apa? Kebetulan betul. Tak nak istilah kebetulan. Sebab dalam ibadat, tiada istilah kebetulan je kita buat betul. Tak boleh. Dalam ibadat, kita kena tahu yang mana, macam solat kan, yang mana rukun, yang mana sunat, kita kena tahu jelas. Dalam bacaan Quran pun sama. Kita kena tahu kaedah-kaedah bacaan tu dengan tepat. Sebab melibatkan ibadah. Okey, kita sambung. Yakhtafu absarahum. Okey. Sahabat-sahabat yang lain boleh follow Okey. Okey, kita pergi kepada huruf yang berikutnya. Huruf za. Okey. Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey. Huruf za. Okey. Masih ingat lagi huruf za. Huruf za sama makhraj macam huruf tha tadi Ujung lidah. Cuma kadang-kadang bunyi kha tu mungkin terbabas dengan bunyi ha. Cuma kadang-kadang bunyi kha mudah terbabas dengan bunyi ha. Nak kena praktis lah. Sebab bunyi ha mana? Ha pedas ke? Ke ha yang bulat Ha siput Sebab satu, kalau kita praktis, dia tak akan terbabas sebab makhraj yang berbeza. Sebab tu Allah dah susun huruf hijaiyah ni cantik Setiap huruf hijaiyah dia tidak akan ada satu huruf pun yang sama bunyi. Walaupun dekat-dekat bunyi, tapi dia ada beza juga bunyi dia. Sebab apa? Nombor 1, ada huruf hijaiyah yang sama makhraj, sama rumah. Ada kan? Contoh saya sebut tadi kha, ra sama. Ada bulat sikit. Betul, ada kosong bunyi-bunyi O. Okey. Huruf hijaiyah ada 28 huruf semuanya, tidak ada satu huruf pun yang sama bunyi. Sebab tu ada yang cakap saya, Ustaz, macam sama je bunyi. Sama bunyi tu sebab kita baca sama. Bunyi dia tak akan sama. Sebab apa? Walaupun ada huruf yang sama makhraj, sama rumah, tapi sifat dia tak sama. Tengok ada huruf yang sama rumah. Contohnya huruf tha dengan huruf za yang kita nak baca ni. Tha, za. Makhraj sama. Huruf tha, ujung lidah keluar sentuh gigi atas ni gigi yang tajam ni, macam tu. Huruf za yang kita nak baca sekejap lagi pun za, huruf za kecil tu pun sama juga. Ujung lidah keluar kena bahagian gigi kita yang atas ni.
Makhraj yang sama. Tapi kenapa bunyi dia beza? Sebab sifat huruf berbeza. Sebab tu huruf yang sama rumah, sama starting point dia, ataupun di istilah tajuk dipanggil huruf yang sama makhraj, akan keluarkan bunyi yang beza walaupun rumah sama, makhraj sama sebab sifat hurufnya tak ada yang sama. Mesti ada beza sifat huruf. Okey. Walaupun ada sifat huruf yang sama, tapi akan ada sifat huruf yang berbeza. Okey. Dia akan ada perbezaan pada sifat huruf. Sama juga huruf yang sama sifat. Kan dua huruf ni sifat dia sama. Contoh saya sebut semalam. Huruf ha pedas dengan huruf ha bulat. Sebenarnya dua-dua huruf ni sifat dia sama. Huruf ha lepas nafas, lepas suara. Hams dengan rokhawah. Huruf ha pedas. Huruf ha bulat pun sama. Lepas nafas, lepas suara. Rokhawah dengan hams. Dua-dua ni sama perangai. Sifat dia sama. Tapi kenapa bunyi beza? Sebab dia keluar daripada makhraj yang berbeza. Ha bawah, ha tengah. Ha. Nampak? Walaupun sifat hurufnya sama, tapi makhraj beza. Huruf za dengan tha, rumah sama, makhraj sama, tapi sifat huruf pula beza. Nampak Allah dah buat cantik, unik. Sangat perfect. So huruf yang sama rumah, sama makhraj, sifat dia beza. Sebab tu dia akan keluar bunyi beza. Huruf yang sama sifat pula, makhraj pula beza. Sebab tu dia akan keluar bunyi, mesti ada perbezaan bunyi, tak akan sama. Yang Ustaz sebutkan 3 kesalahan mengenai makhraj kha mati. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga tu apa kesalahan yang ketiga, membunyikan huruf kha tu membunyikan huruf kha tu tidak bulat. Istilah saya dah tu, tidak bulat tu. Boleh Maksudnya kita baca kha bagi atas bunyi dia kha. Kha, yah, kha, macam tu. Tak apa. Nanti boleh tengok balik rakaman kita dah berdawal Kita dah separuh. Separuh dah pengajian. Kha, yah, kha, okey, sebab bunyi dia ialah kha, yah. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang pertama bunyi keras, yah. Yang kedua bunyi qalqalah, ya kha, Kesalahan yang ketiga kita bunyi dengan bunyi kembang lebar. Bunyi kha, yah, kita jaga. Dia bunyi bukan yah tapi yah. Bukan tapi okey, bezakan bunyi. Itu kesalahan yang ketiga. Okey, kita sambung ke muka surat 18 kita. So dah kena pasti huruf za makhraj dia tadi So i dengan za. Bila sebut i, nak sebut za mati, terus lidah kita naik ke atas. Okey, macam saya tunjukkan tadi lah. Iza, iz. Boleh iz. Bukan iz. Itu kesalahan yang biasa berlaku, yang sangat banyak berlaku. Sebab tu ada pelajar saya yang tanya, kenapa huruf ni dengan huruf ni sama je bunyi? Sama bunyi tu kita yang samakan bunyi dia. Bunyi dia tak akan sama. Sebab apa tak sama? Makhraj huruf za dengan huruf za beza. Beza bunyi Za dengan za. Za. Beza bunyi. So sebenarnya ada orang kata macam sama je bunyi. Sama bunyi tu sebab kita yang bunyikan dia sama. Sebenarnya bunyi dia tak sama. Sebab apa? Makhraj dia tempat sama. Makhraj dia berbeza. Rumah dia berbeza. Okey, kita sambung. Iz. Hati-hati. Bukan je bunyi. Ni biasa seingat saya dua kesalahan yang biasa berlaku bacaan kita. Yang pertama kita tukar dengan bunyi huruf zai. Iz. Ini kesalahan yang paling banyak berlaku. Yang amat banyak. Kalau bahasa budak-budak muda, banyak gila berlaku kesalahan tu. Terlampau banyak. Termasuklah nostalgia silam. Saya dulu pun sama je lah. Kita serupa je kan. Bukan kita hebat maksum pun kan. Saya dulu pun gitu juga sebelum belajar, sebelum pandai kan. So kita bunyi is. So ini kita praktis belajarkan yang betul. Biasakan yang betul. Iz. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, ini jarang-jarang. Kadang-kadang. Okay. Berlaku. Tapi ada. Iaitu macam saya sebut semalam. Saya rasa saya ada sebut semalam. Bunyi qalqalah. Iz. Biiznihi. Ini ada. Tapi kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi ada berlaku. Ada kes tu berlaku. Sebab tu saya sebut. Supaya kita berhati-hati. Tidak lakukan kesalahan yang sama. Okay. Iz salah. Iz salah. Biiz salah. Biiz pun salah. Okay. Hati-hati Okay, kita baca. Iz. Biiznihi. Okay. Idhum alaiha qu'udun. Boleh ikut sama-sama kat rumah Kita baca sama-sama. Idhum alaiha qu'udun. Dun bukannya don. Qu'udun bukan don Don tu Melayu. Dun.
idhum 'alaiha qu'udun. Okey. Okey, kita pergi huruf seterusnya, ra. Okey, ra. Ra, hujung lidah sentuh langit depan. Hujung lidah sentuh langit depan. Gigi kapak, gigi kacip kita yang atas, gusi atas sikit. Situ kawasan ra makhraj bagi ra. So, ra, ar. Ada bunyi tak? Vibration kan? Ada getar. Ra bila mati memang ada vibration, getar. Cuma getaran dia itu dipanggil sifat takrir. Ada sifat takrir. Itu sifat getaran hanya pada huruf ra sahaja. Huruf lain tak ada huruf getar, vibrate tak ada. Kan tak ada. Okey, itu pada huruf ra saja. Bila berbaris mati, ar. Okey? Baris mati ataupun bersabdu. Okey, bersabdu nanti topik ikut 5 nanti insya-Allah. Okey? Tapi hati-hati, getaran dia tu seadanya saja. Jangan kita menambah-nambahkan getaran. Getaran tu hanya berlaku sekadar 2 ke 3 kali getaran je. Ar. Jangan sampai ar. Tu dah 4, 5, 6, 7, 8 sekali getaran dah. Dia 2 ke 3 getaran aja lidah. Ujung lidah tu bergetar. Ar. Tak getar langsung pun salah. Getar banyak pun salah. Okey. Ar. Tak getar ataupun ar. Pun tak boleh salah. Dia 2 ke 3 kali getaran aja. Ar. Okey. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang membaca dengan bunyi ar. ar. Bukan ar Tapi ra bagi atas bunyi ra. Ra, ar. Ada bulat sikit. Tanpa perlu kita memoncongkan bibir. Tak perlu moncong. Sebab dia huruf ra. Huruf lidah lidah kita yang bekerja keras. Tak adalah kerja keras. Bekerja untuk keluarkan bunyi. Bukannya bibir. Bulatkan sikit aja. Ar. Tebalkan sikit. Sikit sangat. Ar. Jangan sampai ar. Bukan. Ar. Okey. Ar. Tapi bukan ar. Bukannya dia baca dengan ar. Tapi ar. Boleh Okey, kita sambung. Ardun. Sama-sama kita baca kat rumah. Follow, ikut. Boleh? Ardun. Okey. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Boleh follow Okey, kita pergi pada huruf berikutnya. Ni huruf senang je. Ini sama macam bunyi huruf Z. Za, zi, zu, iz. Hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Gigi kita yang bawah. Bukan gigi kapak atas, gigi bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Za, zi, zu. Boleh rasa lidah kita sentuh belakang gigi bawah So, iza, iz. Okay, zai bila baris mati dia ada bunyi z. Bunyi desiran. Desiran Z tu. Iz. Rizqan. Bunyi desir dia z. Macam bunyi desiran lebah. Kan? Iz. Rizqan. Kena ada bunyi desiran tu. Desiran tu adalah sifat bagi zai yang berbaris mati. Okey. Rizqan. Okey. Wa khalaqnakum azwajan. Boleh follow sekali lagi. Wa khalaqnakum azwajan. Okey, desirkan. Azwajan. Okey, kita pergi pada huruf yang terakhir hari ni. Sin macam bunyi huruf S simple Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Sama rumah, sama makhraj dengan huruf zai. As. Sama juga sifat dia dengan zai. Bila dia berbaris mati, dia pun ada desiran juga. Tapi desiran dia lebih nipis. Yang ni desiran dia bunyi macam lebah kan. Z. Az. Iz. Riz. Az. Yang ni desirannya desiran S. As. Mesti ada desiran. Sebab tu saya sebut masa kelas kita yang pertama dulu, masa kita buat tahsin Al-Fatihah. 3 sin mati dalam huruf Fatihah, ingat Bismi. Nasta. Dengan musta. Bismi. Nasta'in dengan mustaqim. Bunyi desir. Ada 3 huruf sin dalam surah Fatihah. Pastikan ada desiran. Sebab sin bila berbaris mati, dia ada sifat desiran. Ataupun dipanggil dalam istilah tajwidnya sofir. Sifat sofir. As. Okey. Yang ni ada printing error ni Titik tak ada ni. Saya tambah ni huruf ta 1, 2 titik. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Nasta'inu. Okey. Yuwaswisu fi suduri. Boleh? Yuwaswisu fi suduri. Okey, ni simple lah. Okey, yang ni tak ada berlaku. Ini jarang berlaku kesalahan.
Sebab apa? Huruf Zai dengan huruf Sin ni jarang sangat berlaku kesalahan sebab huruf Zai bersamaan bunyi dengan huruf Z. Huruf Sin bersamaan dengan bunyi huruf S kita. So ini jarang berlaku kesalahan. Yang atas-atas ni banyak berlaku kesalahan. Sebab tu kita fokus lebih sikit. Supaya kita boleh biasakan yang betul, betulkan yang biasa mulai malam ni insya-Allah. Boleh tapi kita kena praktis lah. Praktis dalam bentuk macam ni lah. Suku kata macam ni. At, if, id, ar. Okay, is, as. Boleh Okey, alhamdulillah. Setakat ni saja malam kita malam ni. Boleh komen okey ke semua? Ke dah hilang lah semua ni? Senyap je. Masih ada lagi ke? Masih ada lagi di talian ke? So, alhamdulillah hari ni kita habis muka surat 18 saja. Satu page je tak apa. Yang penting kita belajar sesuatu, kita boleh improve. Yang paling penting kita boleh baiki bacaan kita insya-Allah bersama-sama. So, malam esok kita akan jumpa pada kelas yang malam esok dah masuk kelas kita yang ke-26. Okey. Senyap je tak ada orang ni. Ada orang tak ni? Masih ada lagi yang bersama-sama dengan saya ke? Kau semua dah terlelap dah. Okey ke? Anybody home? Alhamdulillah. Okey doktor ada. Ada. Saya ingat tak ada, senyap je, sunyi je, tak ada komen. Okey, so alhamdulillah boleh okey. Sebab tu saya kata menarik, bagi saya menarik lah. Beres dah slow-slow. Okey, kita nak kena praktis kan? Kena praktis insya-Allah. Supaya kita boleh biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau tak, sampai bila lagi kita nak betulkan, nak improve bacaan kita kan? So kita kena praktis lah. Praktis insya-Allah supaya kita boleh dapat keluarkan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris sukun, huruf-huruf hijaiyah sakinah yang berbaris mati, keluar bunyi daripada makhraj yang betul beserta sifat huruf tu betul. Kadang-kadang ramai orang boleh bunyikan huruf makhraj betul tapi sifat hurufnya salah. So kita nak makhraj betul, sifat huruf pun betul. Barulah kita dapat full mark, dapat markah penuh bagi bacaan Al-Quran kita insya-Allah. So kita akan jumpa malam esok untuk kelas yang ke-26 Malam esok kita akan jumpa buat kali yang ke-26, kelas yang ke-26. Masih lagi kita di Iqra 4. Okey, kita akan menyambung bacaan di muka surat 19 insya-Allah. Esok pun menarik juga. Okey. Ada orang ramai pun ada. Okey, terima kasih semua. Puan Ruby, saya rasa first time tak nak nampak malam ni Selamat datang Puan Ruby Okey. So alhamdulillah kita berakhir setakat ni. Saya mohon maaf jutaan kemaafan sebab dah ambil masa banyak sangat ni. Biasanya kalau lebih pun 10 minit, 15 minit paling lama kan. Ni dah dekat sejam. Saya mohon maaf banyak. Saya mohon jutaan kemaafan atas kelewatan masa, telajak masa ni, minta maaf banyak-banyak. Sebab tak boleh nak shortcut. Sebab saya kena bagi tahu kesalahan bacaan yang biasa berlaku supaya apa? Supaya kita boleh hindar, kita boleh elakkan dan kita akan berlatih untuk bunyikan bacaan yang betul. Okey, kita fokus bacaan yang salah supaya kita tak nak buat, tak nak ulang, tak nak terbuat bacaan yang salah. Kemudian bila kita tahu yang salah, untuk kita hindar, kita elak, kita praktis bacaan yang betul. Itu objektif dia. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru boleh, terima kasih Musyadah. Yang baru join, boleh tengok rakaman kita yang sebelum-sebelum ni. Saya syorkan supaya kalau boleh tengok daripada awal. Sebab yang daripada awal kita mula daripada makhraj huruf, bunyikan huruf daripada makhraj dia, sifat dia dan sebagainya. Bagi sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang baru first time malam ni, saya menggalakkan, sangat-sangat menggalakkan tengok rakaman. Boleh tengok rakaman dalam FB kita ni, Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Ataupun kalau FB susah nak tengok, ialah bakal ada banyak posting lain, boleh terus pergi ke YouTube saya. Type je Hasli, Hasli, Ismail, Ismail lah, Ismail. Okey. Type Hasli Ismail, nanti akan keluar daripada kelas kita yang pertama sampailah kelas kita yang ke semalam, yang ke-25. Lepas kelas ni, yang kelas kita malam ni insya-Allah. Dah apa pula 25 semalam, malam ni 25. Sorry. Malam ni kelas kita yang ke-25. Habis je kelas saya terus upload. So boleh tengok. Itu memang kita susun ikut topik, ikut page. So boleh tengok balik rakaman tu lah. Mudahlah nak ulang kaji balik. Okey. Selamat datang Puan Ruby. Okey, terima kasih. Terima kasih. Apa beza sifat huruf tha dengan zal? Okey. Okey, secara ringkas je huruf tha dengan huruf za, rumah sama, makhraj sama. Sifat dia yang bezanya ialah saya ambil dua sifat yang kuat lah. Dia ada 5 sifat huruf yang utama. Kita ambil 2 je Yang pertama, huruf tha adalah huruf lepas suara, lepas nafas. Lepas suara, lepas nafas. Bila sebut huruf tha, kita sebut dengan lembut dan lepas. Tak perlu nak tahan-tahan, tak perlu nak tekan makhraj, tak perlu nak tekan lidah, tak perlu menekan pada makhraj. Beza macam huruf tha kena tekan sikit, lepas baru keluar angin. Huruf tha kita sebut dengan lepas je. Tha, fi, thu, ath. Suara lepas,
nafas pun lepas. Akan ada hembusan nafas peluang angin. Terima kasih Tuan Amran. Tuan Amran bantu saya. Pergi ke YouTube Hasli Ismail. Kat situ boleh tengok. Daripada kelas kita malam yang pertama, Iqra 1, muka surat 1 sampailah yang terbaru malam ni. Okey. Okey, huruf za pula bezanya ialah huruf za adalah huruf lepas suara rakhawah. Tapi dia beza sikit, dia bukan huruf lepas nafas, dia adalah huruf tahan nafas. Huruf za. Betul Betul. Za. Huruf za betul. Huruf za adalah huruf jahar. Huruf jahar maksudnya bila kita sebut huruf za, nafas tertahan. Kalau keluar pun keluar sikit sangat. Sikit gila keluar nafas. Kalau terkeluar. Tapi cuba kontrol, elakkan daripada terkeluarnya hembusan nafas bila kita sebut huruf za. Tapi dari segi suara, sebut dengan lembut je. Lepaskan je. Za. Tapi nafas kita kontrol. Huruf za tak perlu kontrol. Lepaskan semua. Sebut dengan lembut, relax. Sebut lepas je. Tha, fi, thu, ath, ith, math. Boleh? Itu beza sifatnya lah. Huruf za lepas suara, lepas nafas. Huruf za lepas suara, tahan nafas. Lepas suara, tahan nafas. Okey, boleh secara ringkas. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan jutaan kemaafan sekali lagi kerana kelewatan masa. Saya juga minta maaf banyak sekiranya ada salah silap. Kalau ada kesalahan, kalau gopoh sangat, kalau kabut laju sangat, bebel ke, saya minta maaf. Kalau ada kesalahan dalam kaedah saya menyebut huruf, kalau ada tersalah, minta pohon tegur saya. Boleh PM. Kalau kaedah penerangan saya pun ada salah, pun tegur juga. Macam semalam saya tengok video rekaman, saya ada salah sebut. Tapi bukan salah sebut bacaan Quran lah. Saya sebut kisah tabi'in jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Bagi salam, Assalamualaikum ya ummahatul mukminin. Saya salah sebut tu. Ummahatul mukminin tu kalimah plural. Patutnya ya assalamualaika, assalamualaiki ataupun assalamualaikum ya ummul mukminin. Ummul mukminin, ibu kepada orang-orang beriman. Dia singular kan, seorang. Saya salah sebut semalam tu. Saya tengok balik, apa pula aku sebut ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin tu maksudnya ibu-ibu orang mukmin. Kalau ramai isteri Nabi, betul, kita sebut ya wahai ummahatul mukminin. Kan, tapi saya sebut semalam ummahatul mukminin. Salah lah dari segi tu. Okey, so saya mohon maaf lah, salah sebut Kalau orang yang tahu bahasa Arab tu, malulah saya semalam salah sebut. Okey, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya malam ni. Okey, so insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang sama malam esok pukul 10 malam. Esok kita akan sambung bacaan di muka surat 19. Kita akan memunculkan huruf balance-nya. Ni pun banyak juga kesalahan. Huruf shin, sod, dod, dha, gha. Okey, huruf fa, ha dengan lam tu jarang. Kurang kesalahan ada, tapi kurang berlaku kesalahan. Yang banyak berlaku kesalahan huruf so, dha, dha dengan gha. Itu banyak. Banyak gila berlaku kesalahan. Gha, dha, dha dengan so. Itu paling banyak. Sya ada sikit. Fa jarang. Ha jarang. Al ada sikit. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa malam esok. Kita akan tengok kesalahan bacaan yang berlaku dalam sebutan huruf-huruf tadi, supaya kita boleh hindari, boleh elakkan kesalahan dan kita boleh praktis untuk melakukan kaedah sebutan dengan cara yang betul dan tepat insyaAllah. Okey, kita jumpa malam esok. Sekian. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakallah. Mudah-mudahan usaha yang tak seberapa ni boleh bagi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Cuma saya mohon supaya kita boleh share lagi, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana, muslimin dan muslimat, boleh sama-sama dapat manfaat daripada majlis ilmu kita ini insya-Allah. Sekian. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam esok pukul 10 malam insya-Allah.